Bukan saja kita nak mencari yang sedap atau tular, tapi bagi para peniaga juga mungkin ini antara tanggungjawab yang perlu kita terapkan, bukan sahaja sekadar untuk mencari keuntungan. Setuju, dan pastinya perbincangan ini kita terus nak perhalusi bersama dengan tetamu kita. Ini dia Encik Badrul Zaman Abdul Rahim, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam, baik. Okey, Encik Badrul Zaman, bila kita bercerita tentang keselamatan makanan di Bazar Ramadan, ini antara perkara paling utama yang perlu dititik beratkan bukan saja dalam kalangan peniaga tetapi pengguna itu sendiri. Bila cerita tentang keselamatan makanan ini, apakah mungkin aspek khusus yang perlu difahami pengguna? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segi aspek keselamatan dan kualiti makanan, pertama sekali yang kita galakkan pengguna gunakan kaedah perhati dan pilihlah. Kalau pergi kepada penis makanan, tidak terhad kepada Bazar Ramadan sajalah. Yeah. Jadi bila kita perhati dan premis, pertama sekali perhati. Perhati yang pertama, kita tengok keadaan premis itu macam mana. Sama ada dia bersih. So bersih ni apa kriteria dia? Pertama, tidak ada kehadiran makhluk perosak. Terutamanya lalat lah. Yeah. Lalat, tikus dan sebagainya. So itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kemudahan-kemudahan yang ada dalam tu. Ada tak tempat pembasuhan, cuci tangan dengan siap dengan pengering tangan dan sebagainya dengan sabun, dan ada kemudahan tandas yang bersih. Dan seterusnya kita lihat bagaimana makanan dihidangkan. Adakah dalam keadaan terdedah, tidak dilindung, ataupun dia susun bertingkat-tingkat, bertindih-tindih antara satu bekas dengan bekas yang lain. Jadi sebenarnya bila dia susun bertindih-tindih itu ada risiko pencemaran silang daripada bawah bekas yang terletak di atas bekas yang di bawah tu. Itu dari segi susunan makanan. Kemudian kita lihat dari segi pengendali makanan pula. Kita perhatikan pengendali makanan, adakah dia memakai pakaian yang bersih, dan juga memakai pakaian pelindung yang secukupnya, khususnya apron yang bersih, dan juga penutup kepala. Sebab isu penutup kepala ni penting sebab biasa pengguna akan jumpa rambut dalam makanan. Biasa juga, biasa kita jumpa. Kemudian dari segi pengendalian makanan, pastikan peniaga tu dia tidak menyentuh makanan secara langsung. Tidak menyentuh makanan secara langsung, maknanya dia menggunakan penyakit atau senduk ataupun sudu. Ataupun kalau makanan itu perlu disentuh dengan tangan, dia memakai sarung tangan. Tapi bila pakai sarung tangan ni pun kena ingat, sarung tangan tu mesti untuk digunakan untuk sentuh makanan saja, bukan untuk sentuh benda lain. Maknanya kita perhati juga, kadang-kadang dia dah sentuh makanan, dia sentuh benda kotor, meja pula. Lepas tu dia seluk dalam poket, lepas tu pegang duit dan sebagainya. Jadi yang ni kena perhatikan betul-betul lah. So itu antara perkara yang dia perlu perhatikan dengan betul. Dan kemudian makanan itu sendiri dia kena tengok. Ada tak kesan urungan? Contoh dia kadang-kadang kita boleh nampak telur lalat dekat makanan yang dah terdedah. So itu kita perhatikan juga. Dan dari segi tekstur makanan tu, sama ada dia kelihatan likat. Kalau likat tu biasanya dia dah macam dah rosak lah. Dia macam dah basi. So kita perhatikan itulah. So kemudian barulah kita pilih. Bila kita dah perhati macam tu, perkara-perkara asal macam tu, barulah kita pilih makanan yang kita berkenan lah. Itu yang asasnya sebenarnya, kan, Encik Badrul Zaman. Tapi saya nak tahu juga, saya percaya ramai yang sebenarnya ada yang video yang viral dan sebagainya. Itu kita tahu. Tetapi ada juga saya pasti mereka yang sebagai pembeli ni dah beli, contohnya jumpalah ulat dalam makanan yang kita beli tu. Saya rasa tak ramai yang tahu bagaimana cara ataupun mereka ada hak atau tidak untuk membuatkan isu itu menjadi satu perkara yang dilihat lebih serius. Sebab ini membaikkan sebenarnya kesihatan dan nyawa kita. Jadi mungkin untuk satu pencerahan bagi kita semua yang membayar, membeli ini, apa yang boleh kita lakukan sekiranya kita beli makanan itu memang tercemar, memang ada haiwan perosak, adakah terdapat langkah yang boleh kita kenakan terhadap si penjual ni? Okey. Kalau pengguna terbeli makanan yang dah tercemar, contoh dia ada ulat ke, ataupun ada telur lalat dan sebagainya, pertama sekali pengguna boleh buat aduan. Aduan sama ada secara terus ke Jabatan Kesihatan Negeri yang terdekat, ataupun ke Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat, ataupun melalui sistem pengaduan awam bersepadu spab.moh.gov.my, ataupun melalui laman ataupun melalui Facebook BKKM, facebook.com/BKKMHQ.
BKKM Headquarter, BKKM HQ. So itu adalah saluran yang paling baiklah untuk buat aduan berbanding dengan viral, sebab kebanyakan viral yang kita tengok dia tidak menyatakan secara spesifik di mana kejadian itu berlaku, di mana dia beli makanan tersebut. Dia cuma sebut dia beli bila apa yang ada pada makanan tu, tapi dia tak nyatakan secara spesifik. Dan ini menyusahkan kita untuk menyiasatlah, sebab kita kena tahu kat mana sebenarnya dia beli makanan tu. Kita kena cari maklumat di mana makanan itu dibeli. Sebab tu kita prefer aduan terus dibuat pada pihak kita lah, bahagian Keselamatan Makanan. Kita ambil inisiatif sikit lah. Kita beli contoh lembu tabak tu, kita ambil gambar sekali dengan kedai tu untuk reference ataupun untuk kita tahu. Kena ada lebih sikit usaha lah. Betul. Tapi kita lihat sebenarnya kalau peniaga-peniaga makanan ini kan kebiasaannya mereka antara kriteria yang perlu mereka lalui adalah dengan mengambil suntikan typhoid ini sendiri. Tetapi di dalam bulan Ramadan ini kita percaya bukan saja dalam kalangan peniaga yang sedia ada, mereka yang menggunakan kesempatan yang ada ni nak jadi peniaga menjual makanan pun ada juga dalam tempoh 1 bulan ini. Kita nak sentuh tentang suntikan typhoid yang dianggap sebagai satu keperluan bagi setiap peniaga ini. Bagaimana daripada pihak KKM sendiri nak memastikan setiap peniaga, walaupun mereka ni pertama kali berniaga di bulan Ramadan ini, semuanya perlu mendapat suntikan? Okey, sebenarnya suntikan anti-typhoid ini ada salah satu keperluan di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Sebenarnya dalam Peraturan Kebersihan Makanan 2009, semua pengendali makanan perlu menjalani saringan kesihatan. Yang kedua, perlu menjalani latihan yang diiktiraf di institut yang ditaat oleh Kementerian Kesihatan. Dan yang ketiga, dia perlu mendapatkan pelalian. Sebenarnya pelalian itu disebut secara umum lah. Tapi dalam kes keselamatan makanan ini, kita tetapkan suntikan anti-typhoid. Dan memang semasa pemeriksaan di bazar-bazar Ramadan dan juga di semua premis makanan, pemeriksaan premis makanan kita buat sepanjang tahun. Cuma bila bulan Ramadan ni kita tumpukan kepada bazar-bazar Ramadan lah. So itu antara aspek yang kita akan periksa lah. Dan memang kebanyakan notis yang kita keluarkan adalah kesalahan tidak mempunyai suntikan anti-typhoid ni, dan juga tidak menjalani latihan yang disyaratkan. Encik Badiuzzamanan, antara yang kita nak tahu jugalah contohnya memang pemantauan dilakukan, notis dikeluarkan dan mungkin saman juga, tetapi apakah mereka masih boleh berniaga selepas itu ataupun terdapatnya tindakan yang lebih berat lagi sekiranya kes tersebut tu menjadi viral ataupun memang ternyata ada banyak bukti yang kebersihan itu memang bukan nombor satu bagi kedai tersebut? Okey, sebenarnya kalau kita dapati premis tersebut terlalu kotor ataupun ada risiko yang boleh mendatangkan kesan kepada kesihatan orang ramai ataupun pengguna, contohnya kita temui ada telur lalat pada makanan tersebut ataupun ada kehadiran najis tikus dan sebagainya di premis makanan itu, sebenarnya kita boleh tutup. Kita boleh tutup sementara premis makanan tersebut di bawah Seksyen 11 Akta Makanan 1983, di mana kita akan arahkan penutupan maksimum 14 hari supaya pengusaha makanan tersebut boleh menjalankan kerja-kerja perbaikan, kerja kebersihan ke atas premis makanan dia. So tempoh maksimum 14 hari. Okay, baik. Kalau kita lihat banyak juga kes-kes yang tular baru-baru ini di mana pengguna menceritakan bagaimana mereka membeli makanan yang basi, berlendir, yang berulat dan sebagainya. Dari pihak KKM sendiri, bagaimana pemantauan dilakukan apabila kes ini mula tular? Adakah mudah untuk menjalankan penyiasatan ataupun ada prosedur lain yang dilakukan bagi pihak KKM sendiri? Okey, macam saya cakap tadi, bila diviralkan macam ni, kita kalau maklumat tu lengkap, di mana makanan tu dibeli, jadi itu memudahkan kita menjalankan siasatan. Kalau tak, kita terpaksa buat extra work, kerja lebih sikit untuk dapatkan maklumat di mana dia membeli makanan tersebut. Contohnya baru ni di Penang ada viral tentang makanan yang dibeli di salah satu bazar Ramadan di Pulau Pinang, tapi tak nyatakan di mana. Sebab bazar Ramadan ni banyak. Kalau dekat Penang tu memang ada banyak lah lokasi dia. So kita pun susah nak cari sebenarnya kalau tak ada maklumat yang spesifik. Okay. Adakah para peniaga pengusaha makanan ini hanya akan dikenakan hukuman yang lebih berat dalam sudut pandang undang-undang sekiranya berlaku kes seperti keracunan makanan yang beberapa tahun lepas, contohnya kuih puding tu ya? Puding buih. Puding buih dengan satu kek yang di mana ramai mengalami keracunan makanan ataupun bagaimana? Sebab kita melihat kita ingin tahulah apakah betul tahap
tindakan yang boleh dikenakan kepada mereka? Adakah kena tunggu ada kes yang membabitkan keracunan baru mereka dikenakan tindakan undang-undang ke bagaimana? Okey, selain daripada pemeriksaan ke atas prinsip makanan, kita juga menjalankan sampalan makanan seperti disebut dalam VT tadi. Kita akan ambil sampel makanan yang kita dapati berisiko untuk mendatangkan masalah kepada kesihatan pengguna lah. So kalau sampel tersebut, kita ambil sampel tersebut, kita hantar ke makmal. Kalau keputusan analisis sampel tersebut menunjukkan terdapat kandungan kuman yang berbahaya, kuman yang boleh mendatangkan penyakit kepada manusia, kita panggil patogen, ataupun ada racun dalam makanan tu. So, ada kes tu kuman tu dah keluarkan racun dalam makanan. So kalau kita dapati kewujudan kuman dan juga racun tu dalam makanan, berdasarkan sampel kita ambil, kita boleh ambil tindakan pendakwaan di mahkamah. Okey. Baik. Bagaimana pula kalau kita nak sentuh sedikit tentang statistik kes yang berlaku jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini? Bagaimana mungkin dalam tempoh 15 Ramadan ini, adakah banyak kes yang dilaporkan? Kes yang dilaporkan setakat ni seluruh negara tak banyaklah. Tapi dari segi notis tu kita nampak banyak kita keluarkan. Saya rasa dekat dalam 14,000 dah kita keluarkan notis di seluruh negara. Di seluruh negara? Ya. 14,000 dalam tempoh masa 15 hari Ramadan ni. Apakah antara kesalahan utama yang dilakukan peniaga? Kesalahan utama yang saya sebut tadi, memang biasanya memang tak ada latihan dan juga tak ada suntikan tu. Yang lain-lain itu tentang kebersihan lah. Kebersihan premis secara keseluruhan. Okey. Cik Badrul Zaman, dalam tempoh 1 minit terakhir ini, satu pesanan yang tegas buat ke semua pihak, sama ada peniaga ataupun pembeli, apa yang betul-betul ingin disampaikan daripada hati Cik Badrul Zaman sendiri bersempena dengan Ramadan dan juga bazarnya? Okey, sebenarnya keselamatan dan kualiti makanan ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama peniaga, orang ramai dan juga kerajaan. Kerajaan menjalankan tanggungjawab untuk memastikan makanan dijual dengan menguatkuasakan undang-undang yang ditetapkan. Manakala pengguna perlu bertanggungjawab untuk memastikan makanan yang dijual adalah selamat, disediakan dan dijual adalah selamat. Manakala pengguna mereka berperanan sebagai pengguna dengan menggunakan hak pengguna. Kalau dapati ada premis makanan yang kotor, dia boleh buat aduan ataupun dia boikot. Paling senang dia boikot. Tular dan boikot pun boleh. Itu antara perkara yang perlu dititik beratkanlah dalam kalangan pengguna sendiri. Dan pastinya soal kesedaran ini adalah perlu diterapkan dalam setiap daripada pengguna ini untuk memastikan makanan yang kita beli itu benar-benar terjamin dari segi kualiti dan juga kebersihannya. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada Encik Badrul Zaman Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia, sudi meluangkan masa dan juga mengingatkan kita semua lah. Bayangkanlah kalau kita sebagai penyedia makanan ni, mungkin dalam hati kita tak berniat pun. Mungkin tersalah pandang ataupun ialah kecuaian. Bayangkan kecuaian itu terkena pada keluarga kita sendiri. Apa perasaan kita? Jadi kita fikir jauh-jauh, mungkin memulai hari ini kita lebih titik beratkan kebersihan untuk keselamatan bersama.